Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wabillahi syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini dapat kita menyambung pengajian Al-Hikamil Athaiyah kita, dan kita telah pun sampai ke muka surat yang hikmah yang ke-19. Hikmah yang ke-19, itulah pada muka suratnya 169. Jangan kamu meminta Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu. Baik, Syekh Zarruq telah berkata, Syekh Zarruq ni salah seorang ulama yang paling banyak mensyarahkan hikam, sehingga bagi dirinya saja dia syarahkan hikam lebih kurang 19 kali. Ada 19 kali disyarahkan hikam. Sebahagiannya hilang dan sebahagiannya dicuri. Syekh Zarruq berkata, kemudian apabila kamu berserah kepada kuasa Tuhan dengan melaksanakan segala arahannya Tuhan, janganlah pilih mana-mana keadaan, sama ada secara tajri atau asbab. Apa maksudnya? Sama ada kerana tajri ini melulu nak sampai ke Tuhan, maka kadang-kadang silap langkah tak sampai ke Tuhan, penyesalan yang dia dapat. Seperti nak sangat beramal, lalu fikirannya pendek, dia berhenti kerja kerajaan. Dia pun duduk masjid, dia beramal, dia tasbih, zikir, disangka dia dekat dengan Tuhan. Ini dipanggil tajri melulu. Sebab Allah meletakkan setiap manusia ini berbeza dalam maqam masing-masing. Ada orang yang keadaannya maqam tidak perlu pada sebab, mana tak perlu kerja sebab binti ada tu, tak perlu kepada buat sekian-sekian, pasal bekalan sudah cukup dah. Jadi orang gini Allah telah cukup keperluan dunia, menyebabkan lebihan tumpu pada akhirat ada pada dia. Jadi maqam berbeza. Ada setengah orang kalau dia tak kerja, contohnya tuan, jadi kadang kesal, anak nak sekolah tak cukup belanja, bini nak masak di rumah tak berasak dapur, dengan sebab dia tidak kerja. Jadi kedudukan adalah berbeza. Sebab tu kita kata orang sekarang menoreh getah. Kalau kawasan kampung saya Kuala Berang tu, orang menanam jagung, orang tanam terbakar, nak buat rokok daun tu, dan juga orang menoreh getah. Ini kita panggil NGO, menoreh getah orang, dia ambil upah. Jadi kalau dia tak tolong menoreh minggu ni, jadi tak dapatlah belanja dia seperti biasa. Isi rumah, anak nak beli ikan pula bagi 2 bahagian, keluarga dia sikit, kucing sikit. Maknanya tuan, setiap orang ni kedudukannya Allah Ta'ala tentunya berbeza. Jadi
cara nak hadapkan hidup itu tentu berbeza, dengan sebab cara Tuhan letak berbeza. Jadi bila kita dah berserah kepada Tuhan, jangan kita pilih sama ada melulu nak sampai ke Tuhan macam tadi, atau asbab, memilih sebab-sebab. Kalau aku dah kerjakan lama kan jadi gini pula, maka aku dah ikut sangatlah majlis ilmu di masjid surah tu, kerana aku kena buat sekian-sekian, takut nanti jadi sekian-sekian. Jangan memilih sebab, jangan juga tajrid melulu. Bila kita dah serah ke Tuhan, ikut ketentuan Tuhan. Itu maksud dia. Kita akan bahas syarah, namun dipaham orang ikut saja tanpa ada ilmu. Lemah atau kuat kerana suka kepada sesuatu yang diharapkan. Sebaliknya teruskanlah mengikut keadaan. Mana Tuhan akan meningkatkan maqam seseorang itu, mengikut selesai tempatnya, maka meningkat maqamnya. Sudah maqamnya, meningkat maqamnya. Macam jabat gitu juga. Kita nak naik pangkat, tentu mula daripada kerja bawah, kemudian maju sikit, kerja molek, kenal belaka, link pun dah besar. Benda ni typewriter dengan photostat pun boleh beza dah, maka dia naik peringkat kedua. Itulah contoh penjaga bawah kita 2-3 orang pula tugas. Kita pun dah mahir dah PR dengan orang okey, dalam pejabat orang pun dah marah, maka dia latih besar sikit untuk sambut orang luar. Jadi LO, liaison officer contohnya, meningkat sikit. Tu kita kata sempurna satu maqam, Allah akan mengalihkan kepada maqam berikutnya. Ya, jadi jabat tu dah betul pasal banyak hak mengaku. Ceretik tak apa ceretik, tapi kan bila bos mari apa kapet merah, bawa nasi kuning, bawa tu yang jadi begitu bodoh kerana sistem jabat. Saya beritahu ikhlas buat. Saya tak beraih. Saya tak beraih. Jadi muka-muka tak beraih. Kita semua pun gitulah. Mu nak naik pangkat naik, tak apa, sudah. Gitu saja. Pasal besarnya Tuhan tengok. Gaknya pitih ni Tuhan. Dan nanti kita bakal besar pitih banyak. Kadang apakah akan melekat baju pagoda tu, pitihnya banyak. Dalam gun ni gilat ni cek 100,000. Jadi rasa kira lah benda itu, benda yang tak ada kelitah di hati. Kita kerja molek sudah, Tuhan nilai baik, cukuplah. Itu dia. Cuma bila kita tengok, jadi mengaku ni melintah 2-3-4 kali sehari, melintah 2-3-4 kali sehari, sapu buka kelapa bilik bok. Oh, janganlah sampai begitu sekali, ya. Patut musim durian orang-orang begini, jangan beri buah durian, beri kulit durian mata belakang tu. Biar dia sedar sikit. Habis itu. Hal ini seperti mana penjelasan Ibn Atha'illah di dalam adab yang ketiga, iaitu la taqlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah kamu minta Allah mengeluarkan kamu daripada sesuatu keadaan agar dia memperguna kamu dalam keadaan yang sebaliknya. Mana kalau kita duduk dalam apa keadaan pun, peluang dekat dengan Tuhan ada sama. Jangan kata aku ni kalau piti banyak, nescaya aku ni boleh beramal lebih sikit. Tak nanti begitu. Kita piti sikit pun ada peluang sabar, ada makam redha. Maknanya setiap keadaan ni boleh guna untuk dekat dengan Tuhan. Jadi sangkaan kita dengan otak panjang sedekah, lebar sedekah ni, kita kira kalau ada bintik baru boleh benda ni beramal, tenang hati. Kalau tidak Tuhan gunakan hamba-Nya di setiap masa dalam apa makam pun dengan ujian-ujian tertentu. Orang yang ada bintik pun Tuhan dia ada ujian yang dia. Dan orang yang tak ada bintik ada bahagiannya. Mana setiap orang mesti menurut apa yang diikutkan kepadanya oleh ketentuan Tuhan. Sebab tu
Kata Rabi'atul Adawiyah, aku tidak berdoa masuk syurga ataupun jauh pada neraka. Sebab kalau aku berdoa, wahai Tuhan, masukkanlah aku dalam syurga, jauhkanlah aku daripada neraka, bermakna aku meragui keadilan Tuhan. Allah Tuhan. Matilah kita kalau dengar orang-orang cakap begini. Pasal kita ni baru mengaji, tak baru. Mereka tu sudah beramal dengan tasawuf. Kita ni baru tak baru. Tu pun ustaz jarang-jarang mari. Contohnya, ya. Baik, sebelum tuan kata, saya kata teruk. Jadi mudah. Ya, di situ. Jadi kata dia, jangan kamu minta. Keluar kamu daripada suatu keadaan. Sebab setiap keadaan ada kedudukan boleh kita cari dekat dengan Tuhan. Falau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhrajin. Kalau Allah hendakkan kamu, nescaya Dia mempergunakan kamu tanpa dikeluarkan daripada keadaan itu. Maknanya, macam kita kata kita naik pangkat dan kita pun usaha sangat lobby orang ni, atau surat tadi upah menyamar suara pula nak beri nama kita ni naik lobby, berjaya kita pun keluar surat, kita naik pangkat pengarah di Sabah. Kita pun kata, kalau aku tahu kena pergi Sabah, baik aku duduk hak rekat lama dulu. Kurang-kurangnya hak dulu tu duduk sini, boleh juga mari-mari surat, boleh juga ambil anak sekolah tak terkenal, bini pun kelas masak kampung tak terkendala, contohnya. Maknanya Tuhan jangan. Sebaliknya Allah mempergunakanmu tanpa dikeluarkan keadaan itu kalau Allah nak. Ini dia. Mana kena tawakal, serah ke Tuhan. Apa berlaku pada kita ni, Tuhan buat baik belaka. Baik, saya baru ni Tuhan, tak saya cerita ke belum, tak tahulah, tak ingat. Pasal banyak sangat tempat mengajar. Apa dia? Tuan dengar hak budak dalam hutang hilang tu. Dengar kan ni hak hilang dalam hutang tu. Dia berlari naik bukit begitu begini. Yang kawat budak-budak. Kawat ni kita panggil benda tak tahu ke benda tu. Dia nu mari pula. Dia nu mari pula. Kita panggil kawat. Tak tahu ke apa tujuan tu. Baik. Dia berlari dalam hutang, sedar-sedar hilang. Jadi orang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Saya duduk Kuala Lumpur dengar berita ni, ikuti berita ni. Saya terpaksa Kuala Lumpur, Allah, orang kampung saya ni, saya kata. Mak saya pun tadi pun kata, anak Cikgu Ting, anak Cikgu Azman, Allah kata, jemaah saya pula Kuala Lumpur. Akhirnya dengar berita, jumpa banyak mati dah. Saya balik Tuan, pergi melawat. Dia nak khabar kedudukan orang dan nanti ustaz dan nanti orang agama. Tapi kalau dah Tuhan beri hidayah, sabar dengan redha dia tu lain. Dia nampak je saya Tuhan, menangis dia. Allah tak tahulah boleh jadi sebab kita pun dah mengajar agama. Dia pula mari dengar sama mengajar, menangis, menangis, tak terkata pun menangis. Saya pun peluk dia, dia peluk menangis, menangis sama menangis. Tak cakap apa, tak tanya aku senyap. Saya pun tak tanya, takut menjadi sedih orang. Tak tanya senyap. Senyap. Pas sudah tu orang lain mari dia pun jumpa salam. Saya duduk sekejap. Saya pun tak tahu nak tanya apa, dan memang tak akan tanya lah sedih apa. Duduk diam saja. Sehingga lama sikit saya kata, cikgu, saya nak balik dah ni. Saya akan solat ghaib lah kepada anak cikgu ni. Dia dengar menangis pula. Dia kata, Ustaz, itulah yang anak saya pesan sama budak lagi dalam tingkatan baru. Dia kata anak saya pesan sama Ustaz, kalau dia mati buat badan haji, kalau dia mati buat sedekah, buat makan orang, tahlil gitu gini. Anak dia pesan sama. Nangis. Saya kata sabar cikgu. Apa dia kata? Hak Tuhan buat tu molek belaka Ustaz. Allah Tuhan. Jadi tukar pula amanah Ustaz, amanah cikgu. Masih tu. Tengok cara cakap tu. Allah, kita kata Allah. Inilah yang kita tujuan nak belajarnya.
supaya redha Tuhan itu kita dapat terima. Lepas tu musibah Tuhan kita sangka baik. Nak boleh ke sampai tahap itu tuan, tentulah kita ni nak kena banyak sabar, mujahadah. Faham hidup ni tidak lama. Mati itu sebenarnya, baik itu kata ahli hikmah, kematian menandakan adanya pertemuan yang lebih kekal selepas hidup di dunia. Baik itu bila mati menunjukkan kita akan bertemu kekal akan datang. Selagi tak mati tuan, tidak akan kekal. Jadi kalau dengan mak kita mati, sedih ni memang sifat kita. Nabi pun menangis anaknya meninggal. Tetapi kena ada keyakinan Tuhan buat ni baik, Tuhan buat benda ni molek. Apa keadaan kita pun Tuhan nak guna kita dalam makam macam mana pun, mesti kita duduk dalam keadaan sangka baik sama Tuhan. Ini matang yang kita mengaji malam ni. Syarah bagi lafaz la tatlubu, jangan meminta atau menuntut. Liyasta'malaka, supaya Allah menggunakan kamu min ghairi ikhrajin, tanpa mengeluarkannya. Syarah bagi lafaz ni sengaja dibuat pengarang. Apa dia isi penting yang perlu kita nampak dalam matan ini? Jadi mafhum hikmah. Mafhum ni nak terjemah Melayu, benda yang boleh faham sekaligus. Itu maksud dia. Mafhum. Janganlah kamu minta Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah diri kamu sedangkan kamu berada pada kedudukan yang diredai syarah. Mana kalau kita jahat, wajib kita minta dan usaha supaya jadi baik. Itu dah tu. Tapi kita dah molek dah, cumanya kita jangan. Kata jangan. Sama ada masalah dunia atau agama, hal ini berlaku kerana prasangka kepada Allah. Mana kalau kita minta ubah dalam keadaan sekian, makna kita tidak prasangka baik kepada Tuhan. Sebab kerja Tuhan meletakkan manusia dalam makamnya sini, orang ni sini, orang tu situ, tentu sebaik-baik aturan Tuhan. Kita tak boleh nak campur kerjaan Tuhan. Pasal Tuhan ni dia buat baik mengikut orang. Ni tuan tengok, pada fikiran kita berjihad di syariah itu baik. Akad pedang, kita baca hadis riwayat Muslim akhir zaman, tengok paling akhir umat Islam di Syam syariah. Kemudian kita tengok pula orang Islam kena sembelih, lepas tu pula orang Syiah pula buat nanya ke orang Islam, lepas tu pula banyaklah kita tengok. Kita pun kata aku ni hak paling baik sekarang, berhenti kerja, pecah tabung celeng anak-anak tu, buat keluar, beli tiket, beli senapang, pergi berperang. Tu tuan fikir sebab otak tuan panjang sedekah, lebar sedekah je. Yang mana kita ni tak tahu apa berlaku esok. Usah kata esok, hak sekarang ni pun tuan tak tahu. Saya nak ambil pukul berapa, tuan tak tahu. Jadi pukul berapa ni, tuan kata ya Allah, mintalah awal, jangan meminta. Ni kita mengaji mana? Jangan, biarkan saja, biar pukul berapa. Redanya tuan mengaji tu. Saya nak kata bos ini apa. Itulah, kalau kita boleh fikir jihad syariah itu baik, sekarang baru kita tahu. Para ulama termasuk ulama Syam sendiri menyatakan tidak dianjurkan kamu mari negara kami berperang. Sebab sekarang dah jadi cacar merbah. Kau pulang jahat mengaku baik, kau pulang ganas dia kata mujahidin. Jadi takutmu tersalah pilih, dia masuk pulang jahat, bunuh pula orang Islam. Padahal kerana mu duduk di rumah, peluk isteri, gosok badan anak, kau boleh pahala. Tidak begitu. Itu saya katakan tuan, hak kita fikir ni berasa bijak lah, tidak. Tuhan letak di Malaysia, kerjalah di Malaysia. Tuhan letak kita ada anak bini, tanggung anak bini. Jangan sekali-kali dengan sangkaan kita yang sekat, lalu kita minta Tuhan letak di makam yang fikiran kita lebih baik dengan apa yang Tuhan buat sekarang. Itu dia. Boleh faham tuan mudahnya insyaAllah. Iktibar hikmah. Syekh Zarruq berkata,
Allah meminta 3 perkara daripada kita. 3 benda. Pertama, laksanakan sesuatu perkara dengan hak ubudiyah dan redha. Apa maksud tu? Pertama, kita lakukan hak Tuhan suruh penuh dengan sifat ubudiyah, iaitulah sifat kehambaan. Sifat hamba ni Tuhan, dia akan khidmat. Itu maksud sifat hamba. Kalau sifat Tuhan, dia buat sekadar sebab, kerana takut dah semayang orang kata jahat, kalau tak buat gini kan nama jadi macam ni. Tidak. Sifat ubudiyah hamba, sifat hamba ni khidmat, berkhidmat. Jadi Tuhan suruh buat supaya mu berasa aku ni kerjanya taat, khidmat sebagai hamba, ikut. Itu dia. Satu. Dan redha, kena redha. Keadaan macam mana pun redha. Ada orang kecil mani kerak kaki, terbaring atas katil sambil tengok astro. Dia kata aku ni kalau kaki ada tak kerak lagi, nescaya aku duduk masjid waktu ni. Kata mana nak khabar sini Tuan, jangan. Sekali pun kaki kerak dah. Pertama, amal orang dalam keadaan dhaif berganda kebaikan Tuhan beri. Tapi dah dia kata no, ada kaki kerak dah, alang-alang kaki kerak dah, alang-alang menyeluk perkasan, biasa pekalangan, agi hidup, agi gelaban, kerja, yuk kerja, yang tambah belaka bagi dia ni, biar aku tengok TV je lah. Dah alang-alang mu kerak dah kaki. Jangan. Maknanya setiap keadaan itu kita boleh sampai pada Tuhan. Satu, dia kata Ustaz, saya tengok TV Astro pun cerita tanah kubur. Itu dah pula boleh dah sekitar. Baik. Kedua, Tuan tahu bila cerita tanah kubur akan tamat? Bila Tok Adi mati, habis. Sudah. Adalah tanah kubur pun lepas tu tak ada dah. Kubur pun penuh dah, tanah pun sepi habis dah. Bila mati dah tukang gali tu. 2-3 hari ni sambung lagi, nampak sambung lagi. Baik. Kedua, adanya perasaan tenang untuk berserah diri kepada Allah tanpa takbir. Apa maksudnya Ustaz? Gini, mu boleh berasa apa yang Tuhan tentukan itu baik, tanpa mu mengatur-ngatur satu benda. Aku ingat nak buat gini, aku ingat macam ni. Tuhan ni perbicaraan tasawuf. Maksud dia bukan salah kita mengatur, kerana kita manusia kena buat rancangan. Cuma sifat bergantung kepada apa yang kita takbir dan rancang dilarang. Sebab setelah mu usaha, mu kena letak tawakal. Itu dia. Sifat rancang boleh diharukan, syarat dianjurkan, tetapi bergantung kepada benda mu rancang, itu menyebabkan macam orang putih. Macam orang putih. Contoh, dia tak ada konsep tawakal macam itu. Dia kira kalau buat mesti jadi, buat mesti jadi, buat mesti jadi. Tiba-tiba tak jadi, dia sanggup bunuh diri. Sebab apa? Malu, sepatutnya berjaya, ni sebabnya gini. Tidak. Kita orang Islam, kita yakin atas usaha kita adanya tawakal dan keizinan Allah. Keizinan Allah. Allah dah izin kita buat macam mana pun, tak jadi juga. Tidak jadi. Itu dia. Sebab tu ada orang satu cerita lama dulu. Dia ditilik tapak tangan. Lalu penilik tukang tenung tengok tapak tangan, dia kata mu ni akan mati kerana pokoknya. Dia kata sudah lah, kawasan rumah dia banyak pokoknya. Dia kata kalau pokoknya tengah lebat buah, tengah hijau molek, dia ni kerja jualnya. Dia kata aku tak mau naik, sebab kalau naik jatuh mati ya. Lalu dia kata nak buat macam mana? Baik aku terbang. Tertiba pokoknya mati dia. Bukan sebab naik, tipu. Mana nak khabar sini bukan betul ahli sihir tu. Nak khabar mu usaha rancang macam mana, tidak menghalang ketentuan Tuhan kepada hilang nak naik dan tiba pula. Baik. 2. Ketiga,
supaya tidak diberi apa yang diminta dan ditegah kerehatan padanya. Apa ni? Gini, Allah minta 3 perkara supaya tidak diberi apa yang diminta dan ditegah kerehatan padanya. Ialah satu sifat yang perlu manusia zahirkan kepada Tuhan, ialah apa yang Tuhan beri boleh. Kalau rezeki banyak ni tak apa, maknanya bukan kerana nak gini mesti dapat gini, buat macam ni mesti boleh secara ni. Tidak. Tuan tengok kita pergi mancing, keluar pukul 8 pagi, balik pukul 12 tengah hari. Kita mancing boleh 2 tong ikan talapia, 2 tong. Tak asuh tong, kata banyaknya. Kita pun balik, kita pun fikir, lalu aku pergi pukul 8 balik ke 12 boleh 2 tong. Kalau aku pergi 2 hari 2 malam boleh 2 kontainer. Lalu dia pun ambil cuti pejabat, dia hantar MC palsu. Kalau marah waktu itu MC palsu, sakit gigi saya. Apa lambat siapa ni? Kereta saya jatuh rata tadi tengah jalan. Nipu hangat. Tapi MC palsu. Dia pergi 2 hari 2 malam. Apa berlaku? Dapat padanya 2 ekor. Warna begini. Hanya kita kata tu ketentuan Tuhan itu. Lalu apa yang Tuhan beri, dah kira banyak sikit, alhamdulillah, molek dah, cukup dah. Piti tak banyak pun tak apa, hutang tak ada, anak cukup makan tak apa dah. Sudah kan. Piti banyak tapi hutang banyak, pening tu, pening gitu, susah gitu. Sebab tu ramai orang sekarang bila berhutang dia banyak, dia pun lari, dia buat alamat palsu. Kalau namanya keluar ikut surat khabar PTN, nama sekian tak bayar, alamat tak akhir juga. Dia pun tengok, nama aku ada sini. Dia kata bodoh kerajaan, dia tulis juga pada aku lah, aku ni ada kepala berat. Dia rasa dia dapat lari pada lari hutang itu cerdik, padahal dia tu tak cerdik. Ni tengok. Tapi kita kena akui lah, sekarang ni nak buat macam mana tuan. Ada kereta mahal 300%, rumah mahal. Jadi menyebabkan kita dah nak beli rumah, beli kereta saja menanggung sampai ke mati. Hidup balik kerja pula mati, tak ada habis nak bayar kereta mahal. Berapa? Lepas tu kalau boleh ada jemaah-jemaah kita kereta besar apa, kita tumpang saja, Kita tumpang tu malam ni tumpang saja ya. Kereta orang tu pakat-pakat lah tu. Baik. Kesok seorang hamba Allah di dalam penjara. Apa kisah tu baca? Kisah seorang yang meminta kepada Allah memberinya 2 keping roti setiap hari untuk beribadat. Mana Tuhan mau beri 2 keping roti je. Aku dalam penjara. Tiba-tiba dia di penjara dan diberi 2 keping roti setiap hari. Allahu Akbar. Ini dia berdoa minta nak 2 keping roti. Dia ni tengah duduk bebas lagi luar ni. Ada tahu sebab macam mana boleh dapat roti tu, dia tak kira. Cuma aku nak roti 2 keping lagi. Maka Tuhan buat sebab. Nak dapat roti ni bukan mudah macam kita duduk di dalam turun roti daripada langit tu. Kena masuk penjara dulu. Sebab kerajaan tanggung pagi sekali, malam sekali. Lalu kerana dia minta roti, Tuhan beri masuk penjara, baru dapat roti. Tu dia. Nah, maknanya nak khabar sini, pengajaran dia tu, hak Tuhan beri molek. Kita bukan atu. Tetapi Tuhan, dan kalau kita minta anak berjaya, ya, tu tanda kita mengadu Tuhan. Tapi campur urusan Allah menentukan sampai ke tidak doa kita, itu bukan kerja kita. Sebab itu kata Sunnun bin Hamzah, kalau kami berdoa lalu Allah tunaikan, kami bersyukur sekali. Tetapi kalau kami berdoa Allah tangguhkan, kami bersyukur 10 kali. Apa maksud dia? Kalau kami berdoa Tuhan beri, kami syukur alhamdulillah. Kalau kami berdoa Tuhan tangguhkan, ganti yang lain,
kami syukur 10 kali, sebab Tuhan ganti yang lebih baik untuk kami. Tuhan beri mengikut lebih baik menurut orang itu keperluan. Lepas tu manusia ni tak berbeza makamnya, keperluannya, Allah sajalah tahu. Macam kita anak lelaki puang, anak lelaki kita beli baju Melayu, anak puang kita beli baju kebaya. Tak Ustaz, baju kurung. Ya, baju kurung. Maknanya tuan faham, hak puang keperluan dia ni, hak lelaki keperluan dia ni. Ayah faham. Tapi kalau kita ni tak faham kerja Tuhan, kita tengok orang sebelah rumah binti banyak, kita kata saya nak binti banyak juga. Kita tengok orang sebelah anak banyak, saya nak anak banyak juga. Kita tengok orang depan rumah bini banyak, sudah nak doa mana ni, berdoa juga. Ya Allah, berilah saya bini. Dia kata doa benda tu bang, tak ada benda. Tu dia. Maknanya setiap orang Tuhan tentu berbeza. Kita ni yang jadi bala, pasal kita berasa hak orang tu bagus untuk kita. Tidak, orang untuk dia, untuk kita ada cara ni kita. Allahu Akbar. Lalu dia berfikir akan keadaannya dan dikatakan kepadanya bahawa kamu minta 2 keping roti untuk ibadat tanpa minta kesihatan. Lantas dia beristighfar, kemudian dikeluarkan daripada penjara. Ini kisah sebagai pengajaran. Nak buat contoh cerita, orang minta campur urusan kerja Tuhan, rezeki Tuhan beri, alhamdulillah, Tuhan tak lock kita mati lapor, melainkan bila sampai ajal kita. Siapa aja, sekalipun tuang makanan banyak di rumah, mati kerana makan banyak. Kalau tak siapa aja, sekalipun kebuluran, tidak akan mati. Bukan sebab makan minum, tapi sebab kudrat Tuhan. Itu dia ya, kudrat Tuhan. Saya ingat saya cerita dulu, saat khabar orang putih tahun 76. Saya tak berenang lagi, saya lahir tahun 77. Sekarang umur saya sudah pun 1 hari bulan 12 baru lagi ni. Kalau tuan-tuan ada niat apa-apa nak beri, boleh lagi ni, dan dekat lagi. Dalam 1 bulan 12 sudah baru ni, saya cukup 37. Makna saya ni dah 37 dah, orang tua dah. Tuan-tuan muda lagi 73 baru, dia 37 dah. Tua sangat tu. Jadi benda ni apa ni, nak khabar, apa benda nak khabar tadi, subhanallah. Itu ya. Apa dia? Dalam surat khabar tahun 76, surat khabar kata tua dah, dah pada ingat tua. Tahun 76 surat khabar orang putih. Dia cerita ni, saya ingat saya baca ni kerat tangan khabar. Ayah saya ni suka simpan, dia suka simpan. Lalu orang putih ni tuan, satu kes berlaku di Sweden, di Scandinavian, di Sweden. Satu pesawat ringan kecil itu, dalamnya lebih kurang 6 orang itulah, dan pesawat kecil terhempas. 5 orang daripadanya mati. Seorang daripadanya hidup. Tapi walaupun hidup, cedera parah lah. Ramai jatuh kapal terbang, tentulah cedera parah. Kalau tak dah berlaku apa-apa, kita pula boleh tanya, apa awak dah mati? Tentu kita akan tanya pula, pasal kebiasaannya mati. Tetapi cedera parah. Dia dimasukkan dalam ICU, masuk pakai alat mesin nafas ngak itu. Akhirnya baik, sembuh, pindah buat biasa. Tuan tahu, wartawan interview dia, macam mana cik selamat itulah. Mana dalam bahasa hak sebenarnya, kenapa cik tak mati? Sebab tu gitu. Tapi dia lapiklah sikit wartawan, macam mana cik selamat? Dunia membuat liputan peristiwa ini tuan dengan penuh kehairanan, ketakjuban. Sebab tak pernah sejarah dengar orang jatuh dan mati. Tapi Islam ni aja kudrat Tuhan. Selagi ajal tidak sampai, kita tidak akan mati. Sekalipun jatuh kapal terbang, Ustaz, ya,
Sekalipun jatuh gunung, ya. Sekalipun putus tali waktu kita terjun, bagi ke apa entah dia panggil ikat tali tu, bagi. Gung terjun putus ya tidak mati. Sebab tidak sampai ajal. Tapi yang menyebabkan mati orang ni bukan tinggi rendah, tapi ajal. Sebab itu orang turun tangga masjid, bukannya tinggi rendah itu, gung jatuh mati. Lalu kata, apa mati? Jatuh tangga masjid. Takkan tangga masjid pun hak rendah begitu. Tidak tuan, ajal sampai. Ajal sampai. Ini mana kerja tuan. Lepas tu dia sebut situ, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan meredai ketentuannya. Redha kita hak Tuhan buat tu molek belaka dah. Dengan sebab itu Ibn Ajibah berkata, antara adab al-arifin, orang yang kenal Tuhan sungguh, kenal Tuhan sungguh, ialah berserah kepada ilmu Allah. Terserahlah Tuhan, terpulanglah Tuhan. Sebab mu ni tidak buat zalim ke makhlukmu ni, gitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkaya daripada yang lain. Mana Tuhan ni tidak berhajat kepada sekutu, cukup baginya. Tidak perlu orang tolong atur, buat gini, buat gini. Tidak perlu, tidak perlu. Ini Al-Arifin berkata, orang-orang kenal Tuhan, makrifat berkata, sebagai tanda makrifat itulah kenal Allah, ialah orang bujang tidak bercita-cita hendak berkahwin. Orang yang berkahwin tidak bercita-cita hendak berujung. Siapa tuan? Siapa? Saya syarat. Siapa? Kaya, miskin, sakit, senang, susah dan lain-lainnya. Apa maksudnya? Apa keadaan berlaku, kita tak ada apa-apa harapan. Kerana Tuhan akan menentukan apa yang terbaik buat hamba-Nya bagi orang kenal Tuhan. Contoh kita kata, dalam jabat kita ketua jabatan. Dalam jabat kita orang import, ada orang nak jatuh kita. Ustaz, ada orang nak jatuh ustaz ni. Dia, saya tengok dia ada pakatan buat kumpulan benar, ada tim A, tim B benar, nak jatuh kan ustaz. Dan saya tengok dia pun banyak benda-benda yang ustaz buat dia sabotaj. Jadi saya cadang ustaz buang dia, buang tu. Bagi orang hak yakin ketentuan kan dia tak ada apa. Siapa masanya Allah Ta'ala buat malam. Mungkin waktu itu ujian baginya meningkatkan makam, dan dengan sebab dirinya menjadi hidayah bagi orang ini. Atau belum sampai masanya untuk dia dikeluar daripada tempat kerja. Sebab dan siapa masa tak payah kita buat surat mengadu menteri, buat begitu, tak minyak mati bunuh tempat dia duduk, biar panah hangat, tak payah. Dia akan sendiri, saya nak berhenti saya. Itu saja. Ini katanya bagi orang makrifat, dia tidak ada cita-cita untuk mengatur ke apa ni tentang urusan Tuhan padanya. Lalu dia buatlah. Contohnya orang tak mau mengatur seperti bujang. Dia tak ada rasa nak buat gini, nak buat dah siapa jodoh kami. Sebab ada atas dunia orang pun tak menikah. Usaha memang betul, tapi izin adalah dari Allah. Itu kita kata makrifat. Orang kenal Tuhan ni, semua hak berlaku adalah baik. Tuhan tidak menzalimi makhluknya. Apa yang berlaku ada hikmahnya ni. Cuma sekarang kerana kita makam orang awam, menyebabkan kita rasa pelik. Ada juga orang gini, sebab kita bukan orang macam ni, tapi kita rasa pelik. Kalau kita hak nikah ni pun contohnya. Ini dia kata orang bujang tidak bercita-cita. Dia buat contoh bagaimana orang tidak ada mengatur, mencampuri urusan aturan Allah. Ya. Apa-apa yang kamu hendak, semuanya dengan kehendak Allah. Apa yang mudah, seperti yang dikehendaki Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud, anta turid wa urid, wala yakunu illa ma urid, fa in sallamta li ma uridu ataituka bima turid, wa in lam tusallim li ma urid at'abtuka fi ma turid, wala yakunu illa ma urid.
Kamu ingin, aku pun ingin. Mu nak, aku pun nak. Dan tidak berlaku melainkan apa yang Tuhan nak. Sekiranya kamu menerima apa-apa yang aku nak, aku datangkan kepada kamu apa-apa yang mu nak. Sekiranya mu tidak menerima apa-apa yang aku nak, aku akan menyusahkan apa-apa yang mu nak. Namun tidak berlaku melainkan perkara yang aku nak. Dia gini, dia nak faham mudah je hadis kursi ni. Satu kalam yang terkenal di kalangan orang Arab. Anta turi wa ana uri. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tu je. Mu nak gini, aku nak gitu. Tapi Allah buat hak macam dia nak. Kita boleh jadi nak nikah orang Arab, kawan kita nak orang Perancis, tapi dua-dua diberinya orang Kuala Berat. Contohnya begitu. Mana masing-masing nak, tapi Tuhan tu punya kuasa besar. Baik. Okey. Syekh Asy-Syuyukh Saidi Ahmad Al-Yamani menyatakan bahawa hakikatul wilayah ialah jika seseorang yang duduk di tengah-tengah panas, Allahu Akbar, dia tidak suka berpindah ke tempat teduh. Allah Tuhan. Maknanya dia kata, dia buat bandingan. Orang yang terima apa saja Tuhan beri baik, seolah-olah kalau duduk tempat panas tak pergi tempat teduh. Dan kita bukan nak, jangan faham zahir ni, jangan faham dah ada itu sudah teduh tempat panas atau kita belajar tengah padang dalam hujan lah. Tidak. Bolehlah buat sekali, lepas tu depan tak mari masjid sebulan. Bukan. Mana nak khabar sini contoh orang menerima daripada Tuhan tu buat, dia buat contoh. Lepas tu dia kata hakikatul wilayah. Syekh berkata antara sifat wali yang sempurna ialah dia tidak berhajat kecuali keadaan yang diberikan Tuhan. Contoh daripada Syekh Al-Buti Asy-Syahid, Syahidul Mihrab, dipanggil orang yang syahid di mihrab tempat mengajar menempuh. Matinya pula dalam majlis terbaik ilmu, matinya pula dalam masjid tempat terbaik, matinya pula pada hari Jumaat. Seorang yang belajar kuliah perubatan kemudian bertukar kepada fakulti kejuruteraan. Ini macam tuan-tuan Melaka lah ni, belajar kuliah perubatan, tukar kuliah fakulti kejuruteraan. Kerana dia berfikir pada suatu masa nanti dia boleh bina masjid. Mana dia rasa gini, baik aku tukar kejuruteraan, aku boleh buat masjid. Kan masjid tu melambangkan pahala. Kalau hospital ni, tak tu. Mana molek lah Tuhan tentu situ, mu boleh cari pahala sekalipun mu pegawai perubatan. Contoh kita tengok orang sakit, gelepor, rikap, apa ni, sakit gigi doktor, teruk sangat nampak ni. Sabar. Tuhan kata wa idza maritu fa huwa yashfi. Bila kamu sakit, aku sakit, Tuhan sajalah menyembuhkan. Kan dapat pahala dengan keadaan kita walaupun berbeza kedudukannya itu. Batu Tuan, sekarang orang-orang fakulti selain daripada agama lebih nak agama daripada orang yang memang dah bahagian agama. Di Northern Ireland, budak-budak medik usrahnya lebih keras dan rajin dan sungguh berbanding orang-orang mengaji agama dah timur-timur. Dan penghayatan agama mereka kuat. Mereka tergolong dalam golongan bangun semayang malam. Dia kalau musim sejuk di Mesir, tidak semua. Tapi ramailah terbabas subuh. Siapa? Ustaz, master bahagian baca dah saya kira sudah master bahagian sekian, mendapat pangkat mumtaz, beliau menghasilkan kitab. Padahal saudara-saudara sendiri qadha memang ada kita. Kita nak khabar kepada Tuhan, kedudukan kita ni kita guna sebaik-baiknya sebagaimana Tuhan. Habis itu seorang perempuan muslimah menjadi ustazah, kemudian menjadi pendakwah, sedangkan tarbiyah anak-anak diabaikan. Inilah macam dia kata tu lah.
Dia berasa kalau dia pergi mengajar sampai kota Kemuning ni baru pahala banyak. Jalan dengan jam lagi, orang hong belakang pula. Kita membuka tiket dah orang hong, kita kata lompat dan nak cepat dengan lompat dan nampak jam di depan. Kalau itulah. Tetapi anak di rumah tak tahu. Iqra' tak pandai baca, makan tangan kiri. Waktu semayang pula sujud dulu baru rokok. Tu pun kalau semayang. Waktu pula bercapu baru lelaki pun tidur begini. Hak tu tidur kakak dia, hak tu tidur atas siling. Seolah itu. Mana tuan di rumah dah tu. Ni dia. Sumber yang salah pada kemahuan ini. Tuan ini beranggapan tersuni dia je faham kadang-kadang. Muncullah kita boleh agak sikit-sikit sebanyak dah. Tuan ini beranggapan bahawa pahala terhad kepada sebab-sebab material semata-mata. Setengah orang faham, dia kalau boleh pahala, mesti jadi ustaz baru pahala, mesti jadi cikgu baru banyak pahala, mesti jadi sekian baru pahala. Tidak. Sedangkan Allah mahukan setiap kerja dilakukan mengikut keadaan Tuhan. Walaupun sebagai pegawai perubatan boleh pahala juga. Masalah-masalah yang berlaku pada hukum-hukum syarak banyak dan pelbagai banyak. Mana seperti kita kata sekarang bila orang nak bedah makan masa 6 jam, maka hukum syarak akan dibahas padanya. Sini pegawai perubatan boleh ambil peranan pula. Pakcik boleh jamak lalu. Maksudnya jamak takdir lah pakcik. Sebab rawatan ni, bedah ni 40-60. Awak kata 30-70 hari tu warna ni baru dapat putusan. Malah tak boleh pakcik kena biuh dah. Makna dia boleh main peranan itu waktu ni. Hukum syarak banyak dan pelbagai. Bahkan dibahas sekarang. Boleh dah doktor tu nak apa ni, nak jamak lalu kerana dia ni nak terlibat dalam dewan bedah. Boleh dah orang jeng jalan raya kerja Kuala Lumpur nak balik ke rumah memang sampai ke Isa. Lalu maghribnya Caca berbarat tahu ke mana Guan nak berhenti tengah jalan, dia langgar orang syahid dia. Jadi Guan boleh tak dia jamak. Dan ditanya pula soalan ranting, boleh tak semayang dalam kereta tengah bawa kereta tu. Kita tak sarankanlah mayang sambil bawa kereta. Tengah semayang terganggu 500 meter kona kanan, GPS kan serang. Ada cuma di soal jamak boleh tidak, itu dia. Kita akan bahas, kita bahas pada tu. Kuala Lumpur tuan pening juga. Orang di Kuala Lumpur ni macam-macam. Kuala Lumpur ni pula sibuk, kereta pula banyak, jalan walaupun banyak, semakin hari semakin sepi, dekat kiamat. Masa pula semakin dekat, semakin sekejap. Berasa minggu lepas baru je kemarin dekat. Lalu banyak masalah timbul. Boleh tak kami jamak, kami nak kosong, boleh tak kami nak sekian, boleh ke tak. Jadi banyak tu. Ya, kerja kita ni banyak. Yang lebih utama ialah bersih hati, iaitu niat mesti ikhlas untuk berkhidmat kepada umat dalam mencapai masalah. Tak kira siapa pun dia, tapi niat dia ikhlas, nak ada kebaikan pada agama. Walaupun dia kerja bahagian kebersihan, dia bahagian pembangunan, dia bahagian keselamatan, dan dia ada sumbangan dalam agama, itulah orangnya. Berpindah daripada perkara material kepada yang lain bukanlah menjadi syarat untuk mencapai kedua-dua maslahat dalam memberi perkhidmatan pada masyarakat. Hal ini adalah kerana sesiapa yang bekerja dalam apa jua bidang, ia tetap dapat berkhidmat untuk agama Allah dan masyarakat. Tak kira boleh. Jangan menjadikan niat sebagai sumber untuk mendapat kurniaan pahala. Yang ni apa dia? Dia pasal niat dia. Buat tak? Pasal niat dulu. Niat jangan ajar gitu. Mesti niat iringi. Buat. Itu dia. Berniatlah dengan baik dan suci daripada sebarang kecelaan, sehingga betul-betul mendapat mardhatillah, yakni mengiringi dengan pelaksanaan amalan sehingga berlakunya mardhatillah dari Allah. Syekh Al-Buti menutup perbincangan hikmah ini dengan kenyataan yang berikut.
Jangan kamu lupa kata-kata yang Ibn Atha'illah bincangkan, iaitu amalan-amalan sunnah ialah amalan-amalan soleh. Adapun amalan yang tidak syar'i seperti dosa, maka menjadi kewajipan bagi orang Islam keluar darinya. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami dulu buat dah gini, dan Allah suruh juga kami buat gini. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kamu buat perbuatan-perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Suratul A'raf. Al-Baydawi berkata, mereka berhujah dengan dua perkara, iaitu pertama, kami buat ni nenek moyang kami suruh. Yang kita sebelum keluar kerja ni kena tengok hari dulu. Hari Rabu, pulang sopor, banyak bala ni, jadi tak berjaya kalau kita nak buat kerja. Jangan, kerja Tuhan jangan campur. Semua hari Tuhan buat molek belaka. Kedua, berbohong ke atas Allah. Lalu dia guna nas-nah agama. Mula nak bohong bismillah, depan hak belakang tak faham tak benda. Jangan. Al-Imam Syafi'i ditanya keadaannya, lantas beliau berkata, seseorang itu dituntut dengan 8 perkara bermula dari waktu pagi. Apa dia? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kedua, mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak tuan. Antaranya bila turun rumah, baginda capai dulu seliparnya dengan kaki kanan. Baginda ucapkan bismillah. Bila disapa orang, baginda beri salam dengan penuh. Baginda ditanya arah satu benda, baginda menunjuk dengan 5 jari. Kat mana? Sana tuan, dekat situ. Mari kat sini dengan 5 jari. Baginda kalau perlu bercakap akan ulang sebanyak 3 kali jika perlu. Suaranya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu perlahan. Baginda berjalan laju kerana